Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi projek HMT 415 iaitu kumpulan kami yang bertajuk Teori Skema memainkan peranan yang penting dalam pemahaman membaca. Walau bagaimanapun, perkara ini juga perlu bergantung pada cara seseorang pembaca menggunakan skemata tersebut. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli kumpulan. Bahagian pengenalan dikenalkan oleh saya, Nur Hanifah binti Rahmat. Bahagian metodologi, Siti Nurulaika binti Muhammad Sufyan. Dan 3 orang bagi bahagian dapatan, Nur Balkis Anis binti Azli, Nur Syahira binti Cik Nudin, dan Nur Atika binti Muhammad Nur. Seterusnya, pengenalan. Menurut Yahya Othman 2008, teori skema merupakan hubungan antara struktur pengetahuan sedia ada antara pembaca dengan pengetahuan baru yang mereka peroleh. Menurut Harris dan Sipe 1985, teori ini digunakan dalam pemahaman membaca kerana ia dapat membantu menghuraikan cara pengetahuan lalu dan dipersembahkan dalam cara gambaran agar ia mudah difahami. Seterusnya, menurut David dan Norazik 2000, prinsip yang digunakan adalah untuk membantu pembaca dalam pemahaman membaca. Ia merujuk kepada hubungan sedia ada antara idea-idea yang terdapat dalam teks. Selain itu, teori skema ini dikaitkan dengan pengetahuan masa lalu membaca kerana pengetahuan yang sedia ada sangat membantu untuk seseorang pembaca mendapatkan pengetahuan yang baru. Selain itu, menurut Karho dan Shakibe tahun 2012, membaca merupakan proses yang dikaitkan dengan makna atau memahami gambar rajah dan lain-lain yang terdapat dalam sesuatu bahan bacaan. Membaca juga merupakan proses yang berdasarkan pengetahuan serta pengalaman seseorang membaca. Berikutnya, menurut Bartlett 1932, skema merupakan perkaitan antara pengetahuan pada masa lalu yang digunakan untuk mendapatkan maklumat yang baru serta bersifat boleh diubah suai mengikut pengalaman baru yang diterima oleh seseorang. Selain itu, skemata khusus terhadap budaya merupakan kajian yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap penginterpretasian dan daya ingatan individu terhadap cerita-cerita. Akhir sekali, menurut Rumelhat tahun 1980, skemata juga merupakan pengalaman dan pengetahuan yang terorganisasi dalam fikiran seseorang dalam memahami perkara yang sama dan pengetahuan yang baru dibaca. Objektif kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kesan skemata terhadap penciptaan semula cerita dongeng barat oleh kanak-kanak bahasa pertama, bahasa Melayu dalam pemahaman membaca menggunakan pakai 5 elemen formula naratif yang dihasilkan dalam penulisan. Seterusnya, objektif 2 menghubungkan elemen formula naratif dengan kesilapan penerapan elemen formula naratif yang dihasilkan dalam penulisan yang dikemukakan oleh Bartlett 1932. Bagi persoalan kajian, apakah kesan skemata terhadap penceritaan semula cerita dongeng barat oleh kanak-kanak bahasa pertama, bahasa Melayu dalam pemahaman membaca menggunakan pakai 5 elemen formula naratif yang dihasilkan dalam penulisan. Seterusnya, bagaimanakah kesilapan elemen formula naratif yang dihasilkan dalam penulisan subjek dengan skemata yang dikemukakan oleh Bartlett 1930. Bagi batasan kajian ini terbatas kepada cara pembaca kanak-kanak dengan proses pemahaman membaca kanak-kanak. Seterusnya, cara pembaca yang dikenal pasti akan dikaji menggunakan teori skema menggunakan pakai 5 elemen formula naratif yang dihasilkan dalam penulisan. Berikutnya, cara pembaca kanak-kanak dengan proses pemahaman membaca pula dikaji berdasarkan teori Bartlett 1932 dengan menghubungkaitkan elemen formula naratif yang dihasilkan dalam penulisan subjek. Dan akhir sekali, pengkaji akan mengutamakan tafsiran dan ingatan cerita yang dapat dilakukan oleh pembaca kanak-kanak berdasarkan teks yang diberikan. Seterusnya, kepentingan kajian pula. Kepentingan kajian ini dijalankan adalah untuk menguji berkaitan teori skema dengan pemahaman membaca dalam kalangan kanak-kanak. Kajian ini dilakukan untuk memberi penjelasan berkaitan antara skemata cara pembaca kanak-kanak dengan proses pemahaman membaca menggunakan teori Bartlett 1932. Seterusnya, saya akan meneruskan pembincangan pada bahagian metodologi kajian. Bagi reka bentuk kajian kumpulan kami telah memilih kaedah kualitatif. Bagi kaedah pengumpulan data, terdapat 2 jenis instrumen yang telah digunakan oleh kumpulan kami bagi mengumpulkan data-data kajian. Yang pertama ialah kaedah pencukilan data.
Terdapat beberapa teknik dalam kaedah pencukilan data. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, teknik pencukilan data yang diberi penekanan ialah pencukilan data secara analisis. Pencukilan data secara analisis selalunya bermula dengan pengkajian data dalam bahasa tersebut. Pencukilan data secara analitik pula memerlukan contoh sesuatu morfem dan konstruksi tertentu. Selain itu, pencukilan data secara analisis juga merupakan alat penguji kaedah linguistik lapangan. Berdasarkan kajian ini, penceritaan semula cerita dongeng barat yang dinyatakan oleh subjek akan diambil kira. Kaedah yang kedua ialah kaedah pengukuran. Salah satu elemen dalam kaedah pengukuran ialah kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian ini sebenarnya tidak hanya melibatkan penglihatan semata-mata, kerana ia sebenarnya merangkumi semua deria kita walaupun deria penglihatan akan lebih mendominasi dalam kebanyakan penyelidikan. Perkara ini membuktikan bahawa pemerhatian adalah lebih daripada sekadar merekod data daripada persekitaran kita. Dalam kajian ini, kaedah pemerhatian turut digunakan untuk mendapatkan maklumat tambahan bagi menyokong dapatan kajian kumpulan kami. Melalui kaedah ini, pengkaji telah memerhati gerak-geri subjek yang ingin dikaji. Menurut Ahmad Mazlan Ayub, kebaikan kaedah ini adalah segala kejadian boleh direkodkan semasa kajian sedang dijalankan. Setiap ujaran yang didapati mempunyai unsur budaya asing yang tiada di dalam teks yang diberikan, maka ujaran tersebut akan dijadikan sebagai data dalam kajian ini berdasarkan pemerhatian semasa proses menemu bual. Melalui perkara ini, pengkaji akan mengutamakan ingatan cerita yang dapat dilakukan oleh pembaca kanak-kanak berdasarkan teks yang telah diberikan. Baiklah, saya akan teruskan dengan hasil dapatan kajian kami. Melalui objektif pertama kami iaitu mengenal pasti kesan skemata terhadap penceritaan semula cerita dongeng barat oleh kanak-kanak bahasa pertama bahasa Melayu dalam pemahaman membaca menggunakan 5 elemen formula naratif yang dihasilkan dalam penulisan. Adams and Collins 1977 menyatakan bahawa dari segi teori skemata, proses pemahaman sesebuah teks merupakan proses interaktif antara pengetahuan latar budaya yang sedia ada pada pembaca dengan teks yang dibaca. Kanak-kanak mudah untuk mengaitkan sesuatu cerita yang didengari oleh mereka sekiranya mereka mempunyai pengetahuan yang luas tentang budaya tersebut. Pendapatan kanak-kanak yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama ini dilihat berusaha untuk mengingati cerita yang diceritakan kepada mereka dengan betul dan tepat. Akan tetapi, mereka masih tidak dapat untuk melengkapkan cerita tersebut dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh mereka kurang pengetahuan terhadap budaya yang terdapat dalam cerita tersebut. Floyd and Carroll 1987 menyatakan bahawa dengan adanya pengetahuan sedia ada dalam minda seseorang, proses pemahaman sesuatu perkara menjadi lebih mudah. Mana kanak-kanak juga dilihat cuba memahami cerita asal dengan ayat mereka yang sendiri ketika proses penceritaan semula dijalankan. Hal ini telah menguatkan lagi bukti yang dikemukakan oleh Bartlett, iaitu subjek mengingat semula cerita yang telah dibaca. Mereka cuba untuk memudahkan butiran, meninggalkan atau menyusun semula supaya bahagian-bahagian cerita saling bertautan antara satu sama lain. Berdasarkan kajian yang dijalankan dengan menggunakan teks si kecil ke-13 yang cerdik, kanak-kanak mendengar semula cerita yang didengar dengan memahami maksud yang disampaikan dan memudahkan ayat berdasarkan kemampuan diri sendiri. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat 3 kesilapan penerapan elemen formula naratif yang dihasilkan oleh kanak-kanak semasa proses penceritaan semula dijalankan. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan terhadap 5 orang kanak-kanak, ini menunjukkan bahawa kesemua kanak-kanak ini tidak mampu untuk menghabiskan penceritaan semula terhadap cerita tersebut. Hasil dapatan menunjukkan terdapat 4 kesilapan penambahan maklumat yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Selain itu, 2 kesilapan pergantian maklumat dan 2 kesilapan pengukuran maklumat. Saya akan meneruskan bahagian dapatan kajian yang kedua iaitu elemen formula naratif dengan kesilapan penerapan elemen naratif yang dihasilkan dalam penulisan yang telah dikemukakan oleh Bartlett 1932. Teori Bartlett telah dikemukakan oleh Frederick Bartlett. Teori ini menyatakan bahawa apabila seseorang mengingati semula cerita yang telah dibaca, mereka cuba untuk memudahkan butiran, meninggalkan atau menyusun supaya bahagian-bahagian cerita saling berkait. Bartlett mencadangkan bahawa orang yang mempunyai skemata atau struktur mental tidak sedarkan diri yang mewakili pengetahuan individu tentang dunia.
Menerusi teori ini, pengetahuan lalu mempengaruhi maklumat baru, iaitu pengetahuan lalu membantu dalam pemprosesan rangsangan baru. Barnard merumuskan bahawa memori adalah proses mengkonstruksi semula, iaitu pengetahuan dan pengalaman lampau pembaca diringkaskan dalam bentuk struktur pengetahuan, interaksi dengan maklumat dalam petikan. Pada bahagian ini, pengkaji akan menerangkan analisis data berdasarkan tindak balas 5 orang responden kanak-kanak terhadap cerita dongeng yang telah dipilih. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengenal pasti terdapat beberapa kesilapan penerapan elemen naratif yang akan diberi perhatian, iaitu kesilapan penambahan maklumat, kesilapan pengguguran maklumat dan kesilapan penggantian maklumat. Menurut Gleason dan Ratner 1998, kesilapan penambahan dalam bahasa dilakukan dengan membuat penambahan maklumat lain dalam bahasa, manakala pengguguran pula dilakukan dengan menggugurkan sesuatu butiran dengan andaian bahawa kekosongan tersebut akan dilengkapkan oleh orang lain. Kesilapan penggantian pula merupakan penggantian perkataan yang berbeza merujuk perkara atau maklumat yang sama. Kesilapan ini akan dikenal pasti berdasarkan data dari cerita si kecil ke-13 yang cerdik dengan proses penceritaan semula oleh kanak-kanak bahasa pertama bahasa Melayu melalui konteks yang berikut: penggantian maklumat, pengguguran maklumat dan penambahan maklumat. Yang berlaku dilihat dengan mengaitkan proses penceritaan yang sedia ada adalah berbeza dengan maklumat baharu yang terdapat di dalam sumber asalnya. Baiklah, saya akan sambung kepada kesilapan yang pertama, iaitu kesilapan penambahan maklumat. Secara keseluruhannya, sebahagian besar kesilapan yang dilakukan dalam dapatan pengkaji adalah daripada kesilapan penambahan maklumat. Antara kesilapan penambahan maklumat yang dilakukan oleh kanak-kanak adalah dalam elemen peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba yang ditunjukkan dalam contoh 1. Berdasarkan perbandingan dalam contoh 1 oleh responden 1 dengan cerita asal, ayat yang ditebalkan dalam contoh 1 menunjukkan terdapatnya maklumat yang ditambah oleh kanak-kanak tersebut ketika proses penceritaan semula. Pada asalnya, maklumat tersebut tidak diceritakan oleh pencerita sama sekali kepada kanak-kanak tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut telah menambah maklumat cerita yang baru berdasarkan perkara yang terlintas dalam pemikiran mereka. Hal ini boleh dikatakan bahawa kanak-kanak tersebut sebenarnya telah membuat satu cerita yang baharu yang tidak mempunyai kaitan dengan cerita asal. Hal ini bersesuaian dengan dakwaan Bartlett 1932 yang mendapati bahawa subjek akan membuat kesimpulan mengikut jangkaan pemikiran mereka. Berdasarkan penceritaan semula kanak-kanak ini telah menunjukkan bahawa budaya berbeza yang diamalkan antara seseorang kanak-kanak dengan cerita yang didengarinya akan mempengaruhi proses penceritaan semula mereka. Bagi dapatan pengkaji, kanak-kanak tersebut merupakan penutur natif bahasa Melayu dan cerita si kecil ke-13 yang cerdik ini merupakan cerita dongeng barat. Oleh itu, dapat dilihat kanak-kanak tersebut sukar untuk memahami dan mengaitkan keseluruhan cerita ini dengan kehidupan mereka kerana mempunyai budaya yang bertentangan. Selain itu, situasi ini juga bersesuaian dengan pernyataan yang diberikan oleh Anderson dan Barnes, iaitu sesuatu dan bahasa dan perbezaan budaya boleh menjejaskan pembacaan, terutamanya disebabkan oleh perbezaan dalam ortografi, morfologi, sintaksis dan pola wacana. Selain itu, kesilapan penambahan maklumat dalam penceritaan semula kanak-kanak juga dapat dilihat dalam elemen formula naratif yang lain. Buktinya dapat dilihat dalam contoh 2, yang mana kesilapan penambahan maklumat dilakukan dalam elemen cuba mencapai sasaran. Ayat-ayat yang dihitamkan di dalam contoh 2 ini menunjukkan penambahan maklumat terhadap sasaran yang terdapat dalam cerita si kecil ke-13 yang cerdik. Berdasarkan dapatan pengkaji, kanak-kanak dilihat telah menambah sasaran baru iaitu Raja Bertanya yang sebenarnya tidak terdapat pun di dalam cerita asal. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut sengaja menambah sasaran baharu untuk mencantikkan lagi jalan cerita tersebut. Penambahan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan subjek yang bertanya kerana dalam maklumat sedia ada seseorang kanak-kanak, setiap pertanyaan harus mempunyai subjek yang bertanya. Berdasarkan contoh 3 ini, responden yang kedua telah melakukan penambahan maklumat dalam elemen latar ketika proses penceritaan semula yang dijalankan pada kanak-kanak ini. Penceritaan semula oleh kanak-kanak ini telah menambah maklumat baru iaitu kecuali si kecil yang ke-13. Penambahan maklumat yang dilakukan ini telah menyebabkan maklumat dari cerita asal sudah terpesong. Pengkaji juga mendapati bahawa berkemungkinan ia berkaitan dengan skemata khusus budaya kanak-kanak tersebut yang merasakan si kecil ke-13 tidak mungkin boleh berdikari sendiri kerana dia merupakan anak bongsu dan masih kecil.
Oleh itu, mereka bertindak untuk menambah maklumat baharu dan menjadikan cerita mereka sendiri. Contoh yang terakhir iaitu contoh yang keempat juga menunjukkan berlakunya kesalahan dalam penambahan maklumat yang dilakukan dalam penceritaan semula oleh kanak-kanak. Sebagai contoh, kesalahan yang utama dapat dikesan adalah apabila kanak-kanak tersebut menyebut mereka menemukan raja bertitah. Hasil kajian ini mendapati bahawa kanak-kanak tidak terbiasa dengan bahasa istana yang digunakan dalam cerita sebenar. Dan hal ini dikatakan kerana maksud raja bertitah itu ialah raja memberi perintah dan bukannya nama raja tersebut. Baiklah, sekarang saya akan teruskan pula untuk kesilapan penggantian maklumat. Berdasarkan dapatan kajian ini, pengkaji mendapati bahawa kanak-kanak telah melakukan kesilapan penggantian maklumat untuk merujuk kepada maklumat sedia ada dalam data asal. Perkataan yang ditebalkan dalam penceritaan kanak-kanak merupakan perkataan yang telah digantikan oleh seorang kanak-kanak dalam penceritaannya. Penggantian ini telah menunjukkan bahawa berlakunya perbezaan yang ketara dalam penceritaan kanak-kanak ini. Hal ini kerana mereka telah menukarkan perkataan jarum yang panjang kepada 6 kaki kerana mereka keliru dengan konteks cerita yang sebelumnya. Penggantian ini dilihat telah mengubah maksud ayat kepada serigala itu berkaki 6. Hal ini boleh dikatakan bahawa kanak-kanak ini berkemungkinan telah mengaktifkan skemata khusus budayanya untuk memahami cerita tersebut. Kanak-kanak juga telah menggantikan maklumat tentang gambaran kepada watak, iaitu watak yang terlibat dalam sesebuah cerita. Sekiranya seseorang itu ingin menghasilkan penceritaan yang baik, maka sudah semestinya perlu mengenal pasti dengan jelas setiap watak yang terlibat. Kanak telah mengubah gambaran terhadap si kecil ke-13 berdasarkan gambaran yang terdapat dalam pemikiran mereka. Kanak-kanak telah menggantikan orang kenik tetapi cerdik seperti rubah kepada orang pendek macam toyol tetapi cerdik seperti musang king. Gambaran yang dilakukan oleh kanak-kanak ini didapati bersesuaian dengan budaya penutur native bahasa Melayu, iaitu budaya Melayu sering dimomokkan bahawa seseorang yang mempunyai badan yang kecil adalah menyerupai toyol. Oleh sebab itu, kanak-kanak menggantikan ayat ini dengan orang pendek macam toyol tetapi cerdik seperti musang king kerana berkemungkinan kanak-kanak tersebut telah mengubah cerita tersebut mengikut budaya mereka. Sekarang kita akan teruskan pula untuk contoh kesilapan pengguguran maklumat. Berdasarkan contoh ini, berlakunya pengguguran maklumat iaitu menggugurkan bahagian elemen latar yang terdapat dalam cerita si kecil ke-13 yang cerdik. Kanak-kanak telah menggugurkan dia menuruni corong dapur lalu bersembunyi di bawah katil serigala kepada serigala tidak tahu si kecil ke-13 itu di mana. Ketika proses penceritaan semula, kanak-kanak tersebut sebenarnya tidak dapat memahami dan mengaitkannya dengan cerita asal. Oleh sebab itu, kanak-kanak menggugurkan elemen latar tersebut dan menyatakan bahawa serigala tersebut tidak tahu di mana si kecil ke-13 berada. Kanak-kanak berharap sekiranya mereka tersilap dalam memberikan maklumat atau terlupa sesuatu maklumat, pencerita akan membantu menceritakan semula bahagian tersebut. Kita lihat pula contoh yang seterusnya apabila adanya pengguguran dalam penceritaan kanak-kanak. Pengguguran maklumat yang pertama dilakukan oleh kanak-kanak ini adalah adik bongsu yang dipanggil. Kanak-kanak ini telah menggugurkan frasa tersebut dan terus menyebut si kecil ke-13. Selain itu, kanak-kanak juga telah menggugurkan frasa yang berbadan seperti orang kenik di mana kenik membawa maksud terlalu kecil. Pengkaji mendapati kebolehan kanak-kanak bahasa pertama bahasa Melayu dalam proses penceritaan cerita yang bukan dari budaya mereka adalah tidak memuaskan. Berdasarkan tata cerita formula naratif yang digunakan, mereka tidak dapat menghasilkan satu penulisan sempurna yang memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan. Secara kesimpulannya, kanak-kanak bahasa pertama bahasa Melayu dilihat sememangnya boleh mengingat semula cerita yang didengarinya, tetapi mereka cenderung dalam melakukan kesilapan seperti menambahkan maklumat, menggantikan maklumat dan menggugurkan maklumat dari cerita asal. Kesilapan-kesilapan yang dilakukan ini adalah berpunca daripada skemata khusus budaya yang tersimpan dalam pemikiran kanak-kanak. Menurut Bartlett 1932, mengingat semula cerita merupakan pembinaan semula imajinasi yang dibina daripada hubungan, sikap seseorang terhadap seluruh tindak balas masa lalu atau pengalaman dan butiran-butiran tersebut biasanya muncul dalam bentuk imej atau bentuk bahasa.